Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali kita dalam kelas Kemahiran Asas Vocational Asas Jahitan tingkatan 1 bagi kelas Sutera Merah bersama dengan saya Cikgu Kusma. Okey, baiklah anak-anak, kita masih lagi di dalam standard kandungan 3.0 menjahit jahitan asas. Okey, di mana standard pembelajaran kita adalah mengenal pasti jenis mata jahitan, iaitu jahitan sementara, jahitan penyambung dan juga jahitan pengemas. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap awak dapat menyatakan fungsi mata jahitan yang kita telah pelajari. Okey, ni cikgu ulang kembali apakah jenis jahitan asas. Ada 3 jenis, iaitu jahitan sementara, jahitan penyambung dan juga jahitan pengemas. Okey, ingat lagi tak jenis jahitan sementara? Kita ada jelujur kasar, jelujur panjang pendek, jelujur tegak serong. Okey, manakala jahitan penyambung kita ada jahitan kia, jelujur halus dan juga jahitan lilit ubi. Manakala jahitan pengemas kita ada jahitan sembat susup, jahitan insang pari dan juga jahitan silang pangkah. Okey, jenis jahitan asas ni kita dah pelajari pada minggu lepas. Okey, hari ni kita nak masuk topik kita iaitu fungsi jahitan. Okey, apakah fungsi jahitan sementara? Iaitu yang pertama, jelujur kasar. Apa fungsi jahitan jelujur kasar? Okey, untuk menetapkan 2 atau lebih lapisan fabrik. Itu fungsi jahitan jelujur kasar, untuk menetapkan 2 atau lebih lapisan fabrik. Okey, apakah fungsi jahitan jelujur panjang pendek? Okey, fungsi dia adalah untuk menanda garisan tengah hadapan dan belakang pakaian. Itu fungsi jahitan jelujur panjang pendek, untuk menanda garisan tengah hadapan dan belakang pakaian. Apa pula fungsi jelujur tegak serong? Fungsi dia adalah untuk menandakan 2 atau lebih lapisan fabrik bagi menjadikannya rata. Itu fungsi jahitan jelujur tegak serong. Okey. Sekarang kita masuk kepada jahitan penyambung. Okey, jahitan penyambung kita ada jahitan kia, jelujur halus dan juga jahitan lilit ubi. Okey, fungsi jahitan kia. Memulakan dan mematikan mata jahitan. Masa kita nak memula jahit jelujur kasar atau halus tu, kita mulakan dengan jahitan kia. Okey, kita dah habis jahit jelujur tu pun kita matikan juga dengan jahitan kia. Okey, fungsi yang kedua adalah meletakkan 2 atau lebih lapisan fabrik dengan tetap dan kukuh. Okey, itu fungsi jahitan kia, memulakan dan mematikan jahitan tangan dan juga meletakkan 2 atau lebih lapisan fabrik dengan tetap dan kukuh. Okey, fungsi jelujur halus pula adalah untuk menggantikan jahitan mesin. Okey, kalau kita tak ada mesin, kita boleh guna jenis jahitan jelujur halus. Okey. Fungsi jahitan lilit ubi pula adalah yang pertama, untuk mencantum 2 keping fabrik atau lebih. Okey, dia juga boleh jadikan pengemas bahagian tepi fabrik dan juga boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan. Okey, ada 3 jenis fungsi jahitan lilit ubi, iaitu untuk mencantum 2 keping fabrik atau lebih, untuk mengemas bahagian tepi fabrik dan last sekali sebagai hiasan. Okey, sekarang kita masuk kepada jahitan pengemas. Kita ada jahitan sembat susup, jahitan insang pari dan juga jahitan silang pangkah. Apakah fungsi jahitan sembat? Untuk menetapkan kelepet dan lapik pada pakaian. Okey, kan kita
kita dah siap jahit, kita nak kemaskan dia, kita mesti kelepek. Okay, bila kita kelepek tu, kita mulakan dengan jahitan sembat. Okey. Fungsi jahitan sembat susuk pula untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian kita. Okey, sama ada kita boleh guna jahitan sembat ataupun sembat susuk untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian. Okey, fungsi jahitan insang pari adalah untuk mengemas tepi fabrik dan juga sebagai jahitan hiasan. Biasanya insang pari ni kalau dekat toys yang kita jahit tu kan ada jahitan insang pari. Fungsi dia untuk mengemas tepi fabrik dan juga sebagai jahitan hiasan. Kenapa dia timbul? Okey, fungsi jahitan silang pangkah adalah untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian dan artikel. Okey, boleh juga dijadikan sebagai jahitan hiasan. Okey, cikgu rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu faham apa yang cikgu ajar. Itu saja. Terima kasih.